Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, uh, bertemu lagi kita dalam Quran Time daripada Masjid Sultan Muhammad yang kelima. InsyaAllah malam ni kita akan sambung lagi bacaan Al-Quran kita. Kita sama-sama semak bacaan Quran kita. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung. Kita masih di dalam surah Al-A'raf, pada muka surat 165 kalau kita semak dalam Quran. Dan hari ini kita akan baca pada muka surat 165 dan 166 insya-Allah. Baik. Hari ini kita akan sambung pada ayat yang ke 121 dan kita akan akhiri pada ayat 137 insya-Allah. Baik, malam ni juga insya-Allah saya cuba nak kongsikan sedikit. Saya nak kongsikan tentang yang dikatakan tanda-tanda panjang yang ada dalam Quran, yang mana kita ada bermacam-macam simbol dalam Quran. Dan sebentar lagi saya akan tunjukkan beberapa simbol yang dengan simbol tu kita boleh faham bahawasanya bila kita jumpa je simbol-simbol sekian-sekian, maka bacaan dia panjangnya, harakatnya sekian-sekian-sekian. Jadi tak perlulah kita nak kena ingat, contoh nak kena ingat mat asli, nak kena ingat mat tabi'i, nak kena ingat mat lazim kalimi musaqqal, nak kena ingat mat jaiz muttasil, mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil. Banyak benda nama untuk kita nak ingat. Mungkin dengan sebab terlalu banyaknya nama yang kita nak kena ingat, dia menyebabkan motivasi diri kita untuk nak mahir Quran tu dia jadi down. Apatah lagi bagi kita yang baru nak mula berjinak-jinak dalam pembacaan Quran, dia akan menyebabkan kita sedikit down bila kita didendangkan ataupun disajikan dengan nama-nama dalam hukum tajwid. Bukanlah saya maksudkan bahawasanya kalau macam tu kita tak perlulah ingat nama ataupun hafal nama. Tidak, bukan itu maksud saya. Yang saya nak maksudkan, kenali tanda-tanda tajwid yang ada dalam Quran, kemudian slow, step by step hafal namanya. Hafal namanya. InsyaAllah mari bersama saya untuk kita sama-sama semak bacaan Quran kita pada surah Al-A'raf. Bagi yang baru bersama saya mengikuti Quran Time daripada Masjid Sultan Muhammad 5, InsyaAllah hari ini kita akan baca pada muka surat 165 dan 166. 165 bermula ayat 121. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak cukup terang ni tuan. Dia nampak kot insya-Allah. Qalu, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Qala fir'aunu amantum bihi qabla an azana lakum. Inna hadza lamakrum makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا
ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن
walanursilanna ma'aka bani Israil falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum balighuhu idza hum yankusun fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi biannahum kazzabu biayatina wa kanu anha ghafilin wa awrathna alqawma alladhina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Sadaqallahul azim. Baik. Begitulah sebuah sikit tadi bacaan. Suara saya tak sedap. Okey, dalam pembacaan Quran, kalau kita dapat suara yang sedap, itu satu bonus. Dalam pembacaan Quran, yang paling penting bukanlah suara yang sedap. Sebaliknya, dalam pembacaan Quran, yang paling penting adalah tajwidnya betul. Okey, dan kalau tajwidnya betul, suaranya sedap, maka itu adalah bonus. Baik, aku ni saya nak share tentang panjang pendek dalam Quran. Baik, panjang pendek dalam Quran, kalaulah untuk permulaan ini, okey, adik kakak, para penonton, insya-Allah tak perlu ingat banyak-banyak, ingat 7. Okey, ingat 7 Dragon Ball. Saya istilahkan ataupun saya namakan dalam kaedah saya sendiri, yang saya buat sendiri, saya istilahkan panjang pendek ni ada 7 tanda. Apabila kita jumpa salah satu daripada 7 tanda ni dalam Quran, maka bacaannya tak dapat tidak mesti kena panjang. Okey, bacaannya tak dapat tidak mesti kena panjang apabila berjumpa salah satu daripada 7 Dragon Ball yang akan saya ceritakan sebentar lagi. Baik, dalam 7 Dragon Ball ni, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, 7 Dragon Ball ni dikelaskan kepada 2. Yang pertama panjang yang 2 harakat. Okey, ataupun 2-3 harakat. Okey, senang cerita 2 harakat lah, 2 harakat mudah faham. Adapun yang satu lagi, panjang dia 4, 5 dan 6. 4, 5 dan 6. Baik, apa dia 7 Dragon Ball ni? Baik, saya ceritakan yang kena panjang lebih daripada 2 harakat, iaitu kena panjang dengan panjang 4, 5 ataupun 6. Apa dia? Dia ada satu je tanda. Bila jumpa tanda ni, simbol ni, pastikan ataupun usahakan cuba untuk baca harakat ataupun panjang dia tu lebih daripada 2. Maksudnya mestilah sama ada 4, 5 ataupun 6. Baik, apa dia? Apa dia tanda dia? Okey, mari saya tunjuk dekat dalam Quran. Okey, cuba tengok dekat perkataan ni. Bani, nampak tak Bani? Nampak kan? Ni yang saya birukan ni. Bani Israil. Okey, perhatikan dekat tanda Bani tu. Nampak tak? Dekat atas ya ataupun alif maksurah ni ada tanda kening. Yang ni saya simbolkan dengan tanda kening, tanda panjang tu kan. Kat sini pun ada. Nampak tak tanda kening? Baik, kat mana lagi ada? Okey, nampak tak sini? Tanda kening. Sini tak ada.
Mana lagi tanda kening? Tanda kening, tanda kening, tanda kening. Cari tanda kening. Tak ada. Tak ada. Nampak tak ni? Ni tanda kening. Tanda kening. Nampak tak ni? Ni tanda kening. Tanda kening. Ni pun tanda kening. Okey, tanda kening. Okey. Ada lagi tanda kening? Ni tanda kening. Nampak tak tanda kening? Tanda kening ni dia boleh duduk di atas mana-mana huruf. Okey, tanda kening ni dia boleh duduk di atas mana-mana huruf. Contoh kat sini kan, tanda kening ni duduk di atas huruf alif. Okey. Contoh kalau kat sini. Kat sini tak tanda kening ni nampak ni tanda kening. Oh, tak nampak. Ni qalu ni. Tanda kening ni dia duduk di atas huruf waw. Okey. Jadi tanda kening ni dia boleh duduk di atas mana-mana huruf. Ni nampak tanda kening lagi. Ni tanda kening. Kemudian mana lagi? Ni tanda kening. Mana lagi? Ni tanda kening. Okey. Tanda kening, mana lagi tanda kening? Tanda kening, tanda kening. Okey, atas kita nampak. Ni tanda kening, ni tanda kening. Baik, bila jumpa aja tanda kening ni, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, maka bacalah dengan bacaan yang panjang lebih daripada 4 harakat. Bacalah dengan bacaan yang panjang lebih daripada 4 harakat. Contohan. Okey. 4 harakat ni macam mana? Cara macam mana kita nak kira 4 harakat ni? Okey. 4 harakat ni ambil jari kan. Iaitu 2. Okey. Yang tu 2. 4 harakat apa? Maksudnya 4 harakat tu dia punya panjang lebih lagi daripada contohan. Na. Contoh. Okey. Na. Kalau na saja tu 1 harakat. Na iaitu 2 harakat. Na 4 harakat. Na iaitu 6 harakat. Okey? Ingat, bila jumpa tanda kening, pastikan bacaan kita lebih daripada 2 harakat, iaitu bacaan kita seeloknya 4, 5 dan 6. Dan untuk makluman adik kakak, para hadirin juga, tanda kening ni kalau lah dari sudut hukum, dia berkongsi kurang lebih 8 hukum. Tanda kening ni dia berkongsi kurang lebih 8 hukum. Antaranya apa? Kalau kita tengok dalam mad lazim kalimi musaqal, dia ada tanda kening. Mad lazim harfi mukhaffaf, ada tanda kening. Mad lazim kalimi mukhaffaf, ada tanda kening. Mad lazim harfi musaqal, ada tanda kening. Lepas tu kalau kita tengok dalam mad wajib muttasil. Okey, contoh yang ni mad wajib muttasil. Okey. Yang ni mad jaiz munfasil. Nampak tak? Yang ni pun mad jaiz munfasil. Jadi kesimpulannya, tanda kening ni kalau kita nak hafal ataupun nama hukum, kalau kita nak hafal, untuk permulaan tak perlu nak hafal nama hukum. Kita kenal simbol, automatik kita dah boleh tahu, oh yang ni panjang dia 4 harakat, yang ni panjang dia 2 harakat. Baik, makanya bila kita dah kenal simbol dia, lepas tu kita pelan-pelan lah kita hafal nama dia kan. Kalau kita dapat hafal nama itu lebih baik. Sebab apa? Sebab Nabi kata khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu kan. Atau kama qala, Nabi kata sebaik-baik manusia. Siapa sebaik-baik manusia? Sebaik-baik manusia adalah orang yang man ta'allama al-Quran kan. Orang yang mengajar apa? Mengajar Quran. Wa 'allamahu, dan orang yang belajar. Nabi mengiktiraf, Nabi meletakkan satu benchmark, satu ukuran macam mana kita nak kenal sebaik-baik manusia apa dia. Antaranya, ini bukan satu hadis ni, ada banyak lagi lah hadis, tapi yang menjadi keutamaan lah kepada dalam dari sudut pembacaan Quran adalah orang yang
Sebaik-baik Quran, sebaik-baik manusia ni apa? Khairukum, sebaik-baik kamu siapa? Man ta'allamal Quran, orang yang mengajar Quran, wa 'allamahu, dan orang yang belajar. Baik. Jadi, bila jumpa saja tanda kening, maka bacalah dengan bacaan yang harakatnya lebih daripada 2 harakat, iaitu bacalah dengan 4, 5 ataupun 6. Baik, itu yang pertama. Yang 6 lagi macam mana? Yang 6 lagi saya simpan. InsyaAllah next saya akan terangkan, saya akan kongsikan kepada para hadirin dan para penonton di pembacaan Quran Time yang seterusnya, insyaAllah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua follower, likers, sharer Masjid Sultan Muhammad kerana sama-sama turut bersama saya untuk tadarus Quran, untuk Quran Time. Dan terima kasih juga kerana share dan kerana like. Kerana apa? Kerana Nabi pernah berpesan, kalau kita semak dalam hadis 40, okey, ataupun matan arba'in, Nabi sebut man dalla ala khair kafa'ilih. Man dalla ala khair kafa'ilih, atau kama qala, Nabi kata siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, ataupun bila Nabi kata mandalla, siapa tunjuk ni, tak semestinya tunjuk, share benda kebaikan tu termasuk dalam khair. Like termasuk dalam khair, okey. Sama-sama tonton termasuk dalam khair, okey. Nabi kata mandalla ala khair kafa'ilih, siapa yang menunjuk kepada kebaikan, maka seperti mana orang yang kafa'ilih, seperti mana orang yang membuat kebaikan tu, okey. Quran kan, apabila kita membaca Quran, maka tidak dikira satu ayat satu pahala. No. Setiap huruf Quran diganjarkan pahala 10. Tuan-tuan bayangkan hari ni kita baca 2 muka surat. Dua helaian, 2 muka surat. Jadi kalau tuan-tuan, para penonton, share sebanyak mungkin kepada rakan-rakan, mudah-mudahan dengan share tu, kita share benda baik bukan kerana kita baik. No. Kita share benda baik kerana kita dalam proses nak jadi baik. Dan saya yakin para penonton yang bersama-sama dengan saya ataupun yang attach bersama saya pastinya adalah orang-orang yang baik. Maka sebarkanlah kebaikan. InsyaAllah sama-sama like, follow dan share. Dan sekiranya sepanjang Quran Time yang dilakukan oleh Imam dan Bilal Masjid Sultan Muhammad, sekiranya ada teguran-teguran positif ataupun apa-apa yang nak disampaikan, para penonton boleh share, boleh komen, dan insya-Allah kami akan cakna dengan setiap komen yang telah disampaikan. Terima kasih kepada Nur Faizah, alhamdulillah kerana sudi komen. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Saya rasa setakat ini saja. Esok insya-Allah Quran Time kita akan bersambung pada ayat pada muka surat 166. Silap. Okey. Pada muka surat 167 dan 168 pada ayat 138 surah Al-A'raf, insya-Allah. Saya rasa cukup setakat itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.